Okay, sir. Jadi kita nak cepat kan, sebab kalau kata awak tak buat macam tu nanti awak nak buka cari formula kan, lepas tu nak tengok nak tengok apa tu macam ni topik mana lagi, kemungkinan 2 minit tak cukup. Jadi sebab kita nak kejar masa tu tu kena detailkan terus lah. Contoh macam kita buat ini kita buat macam ni. Okey, contoh macam ni lah kita buat nota dia kan. Okey, katakan chapter 8 okey, contohnya kalau untuk yang hit ni 8.1. Okey, kalau dalam chapter 8.1 ni, okey, dia satu formula je yang kita akan guna, betul tak? Kita akan guna dq over dt equal to negative ka dt over x. Ataupun over dx pun samalah Kita akan guna formula ni, satu ni saja formula dia. Okay, so yang ni awak kena clear kat sini. Kalau katakan dq over dt, this mean tu adalah the rate of heat transfer. Maksudnya dia bukan dalam per masa So unit untuk nilai dq over dt ni adalah, dia punya unit dia adalah joule per second. Okay, biasanya nilai K yang kita nak cari. Nilai K kita nak cari. Biasanya nilai K tu diberi Tapi kalau paling ni pun nilai K ni dia akan minta kita carilah. Dia bagi nilai dq over dt, dia bagi nilai A. Okay, yang kita nak kena highlight betul-betul kat sini adalah untuk dt Ni saya nak bagi tu Okay, untuk dt ni dia punya the change of temperature tu dia mesti daripada temperature yang low tolak kepada temperature yang high. Maksudnya bila awak tengok kepada soalan tu, awak tengok kalau dia bagi contohnya, okay, it's given the temperature 0 degree and 30 degree. Mestilah kosong tolak 30. Tapi kalau dia ubah sikit je, okay, the temperature is given 30 degree and 0 degree. So, mesti juga sama lagi. Mesti low tolak dengan high juga kosong tolak 30. Dia tetap sama. Sebab apa nilai yang dalam ni, nilai yang dalam dt ni mesti akan dapat negatif. Itu yang biasa berlaku Sebab kita kena faham balik konsep yang heat transfer tu dia daripada high temperature pergi kepada lower temperature. Itu yang penting. Okay, kemudian untuk S pula. Okay, yang ni bercakap berkenaan dengan dia punya thickness dia Ada setengah dia panggil thickness, setengah dia panggil line apa semua Okay, contohnya kalau katakan ni satu material, okay, kita katakan tu adalah simple rod punya. Okay, so daripada sini sampai hujung tu adalah nilai S dia. Okay, so yang ni ada punya T high, kat sini dia punya T low dia. So heat tu dia akan transfer from the high temperature pergi kepada lower temperature. Yang ini bercakap berkenaan dengan dq over dt. So tu adalah dalam nilai yang constant Okay. So yang pada depan ni terpanggil sebagai cross sectional area. Okay, untuk cross sectional area tambah juga formula dia yang A equal to pi r square. Tu kalau dia bagi radius. Tapi kalau dia bagi diameter, A equal to pi d square over 4. Pun boleh pakai juga dapat Itu formula-formula yang boleh berkait. Ni kalau formula ni adalah untuk kalau dia bagi material tu dalam tu sebagai rod lah Tapi kalau dalam bentuk rectangular, bentuk square ke bentuk apa, persegi lah kan. Itu lagi mudah lah. Contohnya kalau kata bentuk macam ni ini lagi mudah, maksudnya L darat dengan L lah. A equal to L darat dengan L je. Okay, tu nak kira punya area dia. Dan make sure yang lain tu daripada mesti dalam SI unit. Okay, so boleh 8.1? Boleh confident tak? Boleh, insyaAllah. Boleh insyaAllah So ada satu formula ni je. Cuma kita nak make sure okay, apa nilai dia yang betul. Okay, cuba jangan confuse je ni. Satu lagi, jangan confuse Saya takut jawab boleh confuse. Okay, bila dia sebut macam okay, calculate the heat. Macam contoh calculate the heat dengan calculate the rate of heat. The rate of heat. Okay. Ini berbeza Kalau dia katakan calculate the heat sahaja, okay, ini merujuk kepada dq sahaja. Tapi kalau ada perkataan the rate ni, ataupun dia beritahu the rate per time ke, the heat per time ke, okay, ni akan jadi dq over dt. Okay. Okay, itu kena jelaskan situ. Jangan confuse dengan soalan. Okay, kemudian untuk 8.2. Ada apa-apa dulu tak nak tanya 8.1? Ada tak? Ini kita tanya dulu. Kelas satu tu je formula je. Kita tak nak itu Maksudnya kita kena clear lah. Formula apa nak pakai ni? Ada So, temperature tu mesti dalam Kelvin kan? Okay, okay, bagus. Soalan tu. Temperature tak ada masalah. Kelvin ke, degree Celsius ke, okay je. Ingat lagi tak? Sebab dia merujuk kepada dq over, dia merujuk kepada the change of temperature.
bila dia check of temperature ni, kita tolak apa-apa nilai pun dia akan dapat sama. Maksud saya macam ni lah. Kalau katakan DT, DT ni, kita formula dia TL tolak TH. Okey, katakanlah kita pakai degree Celsius, 0 tolak 30. So dia akan dapat 30, betul tak? Okay, so ini unit degree Celsius. Tapi kalau kita nak guna Kelvin, kita kena convert. So ni dalam absolute temperature ni akan dapat 273.15. Yang ni 30 ni dia akan tambah. Dia akan jadi macam 273.15 tambah dengan 30. Ini cara kita nak convert pergi kepada Kelvin. So dia akan dapat 303.15 Kelvin. So bila kita tolak dengan 303.15, kita still lagi dapat 30 juga. Tapi ni unit dia Kelvin. So dengan kata lain, tak ada masalah nak pakai degree Celsius pun boleh, nak pakai Kelvin pun boleh. Sebab kita tengok kepada unit kat sini kadang-kadang, unit K. Sebab unit K ni, untuk K ni, unit dia boleh jadi watt per meter per Kelvin. Ada setengah dia boleh jadi watt per meter per degree Celsius. So dia tak ada masalah yang dua ni. Boleh tulis mana-mana je betul. Boleh clear tak? Clear, sir. So ini kena titik Okay, so kalau berkenaan dengan convert unit ni yang kita nak pakai dalam unit Kelvin ni, dia akan tengok kepada chapter 8.2 dengan 8.3. Tu yang memang tak boleh pakai degree Celsius, kena pakai Kelvin. Okay, semua kena convert Kelvin. Okay. Okay, kita pergi sebenarnya kepada yang 8.3. 8.2 dulu Laju dia nak habis. Okay. Yang ni saya boleh padam kita rakam ni. Okay, so untuk 8.2 ni, bila refer kepada gas law, dia ada dua konsep lah. Pertama kita belajar pasal basic dia berkenaan dengan gas law Itu kita refer kepada yang bercakap berkenaan dengan apa tu yang Boss law di mana Boss law tu dia punya syarat dia berlaku bila dia constant temperature. Kemudian yang kedua dia akan tengok kepada apa dia Charles law kan. Ingat lagi tak Charles law ni apa yang constant? Yang constant adalah pressure, dan yang ketiga adalah pressure law. Okay, pressure law ni pula yang constant adalah volume. Okay, so tiga benda tu kita nak kena highlight betul-betul. Sebab apa nanti bila kita belajar itu penggunaan dari segi formula, sebab dalam chapter 8.2 ni dia tak bagi formula. Kalau learning outcome dia tak ada formula pun. Dia cuma bagi formula yang PV equal to nRT saja untuk ideal gas. Jadi yang ni kita boleh ingat sendiri maksudnya kalau untuk yang Boss law ni dia pakai P1 V1 equal to P2 V2 sebab dia constant temperature. Dan untuk Charles law pula kita boleh pakai V1 over T1 equal to V2 over T2. Okay. Dan untuk pressure law kita boleh pakai P1 over T1 equal to P2 over T2. Boleh dapat ni tiga ni. Okay, sebab kadang-kadang soalan dia macam basic ni is given the initial volume and then the initial temperature. Okay, then after dia kata dia expand, so volume dia berubah berapa nilai, so berapa final temperature. So kita boleh terus pada Charles law. Okay, kadang-kadang dalam soalan untuk yang 8.2 ni kita kena macam cari keyword dia lah. Dia refer kepada gas yang mana, law yang mana. Contohnya dia katakan at the constant temperature, so tu akan pergi kepada Boyle's law. Okay, so ni tiga formula yang ni. Ni awak boleh letak dalam nota awak Maksudnya kalau kata dia bercakap ada maklumat-maklumat yang ni, so kena boleh keluarkan formula tu cepat. Cuma untuk pressure ni, okay, dia biasanya dalam unit Pascal. Okay, kalau soalan tu dia bagi ATM, kena convert pergi kepada Pascal. So 1 ATM sama dengan 101.325 kilo Pascal. So saya buat balik nilai ni sebab saya takut tersalah terbalik je Okay, itu satu. Kemudian temperature. Temperature pula mesti dalam unit Kelvin. Okay. So kalau dia bagi degree Celsius, dia bagi dalam degree Celsius, kita kena convert pergi kepada Kelvin. So maksudnya kena tambah dengan 273.15 Kelvin. Jadi akan dapat jawapan dalam Kelvin. Okay. Ni kalau temperature kalau dia bagi dalam degree Celsius. Kalau dia bagi direct dalam Kelvin, dah satu orang kata satu rahmat lah. Okay. Sama juga kalau pressure dia bagi dalam Pascal, okay dah. Terus ganti saja. Okay, dan untuk volume pun sama juga volume pun dalam unit meter cube. Okay. Cuma kadang-kadang dia bagi dalam liter So 1 liter sama dengan 1 decimeter cube.
Ini kena tahu convert juga nilai-nilai macam ni. Sebab yang ni dia tak bagi dalam list formula, dia tak bagi dalam constant value. Kalau constant value, nilai ni ada. Tapi yang dua ni tak ada. Temperature dengan volume tak ada. Okay. Okay, kemudian sebelum pergi pada idea gas okay, kalau awak tengok balik kepada formula yang ni, kalau kita pakai formula kat sini kalau contohlah soalan tu dia bagi ATM ke, tak convert pun sebenarnya tak apa. Sebab kita boleh cancel unit tu. Dia faham tak saya? Okay. Contohnya dia bagi P1 sama dengan 1 ATM. Dia bagi P2 sama dengan 3 ATM. So tu dia bagi V1 sama dengan 5 meter cube. Contoh so berapa V2? Okay. So nilai yang ni tak perlu convert. Sebab apa? Bila kita pakai formula P1 V1 equal to P2 V2. Okay, kita nak cari V2 sama dengan P1 V1 over P2. Okay, bila kita gantikan nilai 1 ATM darab dengan 5 meter cube divide by 3 ATM. Okay, 3 ATM misalnya 3 ni 3 ATM. So dekat sini unit dia boleh cancel sendiri. Okay, so tak perlu susah-susah yang convert. Jadi cepat kita punya masa kita pakai. So kira-kira V2 dapat nilai yang inilah maksudnya V2 kita akan dapat 5 bahagi 3 meter cube. So ni dia punya jawapan dia. Lagi cepat kita dapat. Boleh tak? Okay, untuk bagi confident untuk jawab exam. Okay. Lagi. Okay. Selain daripada tiga law ni, okay, dalam chapter 8.2 pun, kita berada 8.2 dia ada bercakap berkenaan dengan idea gas. Idea gas ni dia pergi kepada PV equal to nRT. Okay, PV equal to nRT. So yang ni pressure, volume. Okay, N tu dia refer kepada number of mole. Okay. Kalau soalan tu minta cari molekul, so terus kepada formula N equal to N over number of Avogadro. Okay, so ini kena hafal sedikit lah Takut dia tanya je soalan. Dan R tu dia punya gas constant 8.3 joule per mole per Kelvin. Dan temperature ni, T ni mesti dalam unit Kelvin. Mesti dalam unit Kelvin. So yang tu lah kita main pusing-pusing nak cari apa dia Okay, so ini formula untuk yang 8.2. Sebab kalau dia tanya soalan final exam pun, saya takkan jangka dia sampai berlapis-lapis banyak tanya, dia akan direct tanya. Dia bagi pressure, bagi volume, bagi temperature, so berapa dia punya number of mole of the gas. So terus direct saja kepada N equal to PV over RT. Semua make sure nilai-nilai dalam ni kena betul lah, tepat. Okay, boleh tak? 8.2. So, N besar tu number of mole ke? N besar, okay. N besar ni dia refer kepada number of molecule. Dia molekul lain. Kalau mol ni dia macam yang tercair sikit kan, tapi kalau molekul ni dia macam dalam bentuk paket lah. Kita boleh kira dia punya tu bilangan molekul tu. So number of Avogadro ni sama dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Molekul. Dia dapat? Soalan dia akan direct, soalan dia akan tanya, calculate the number of mole. So kalau the number of mole, N kecil. Tapi kalau soalan minta, calculate the number of molecule, itu adalah N besar. Okay, sir. Boleh dapat So, tengoklah berapa formula dah ada untuk chapter 8 Sebab kita target macam satu soalan, satu topik dia akan keluar 2 soalan So mungkin kalau katakan yang ni dia boleh tanya pasal penggunaan formula semua ni. Semua formula yang ni. Yang ni semualah. Ataupun dia boleh minta cari Kelvin ke, cari dia punya thermal conductivity. Yang K ni maksud dia adalah thermal conductivity. Tapi kalau yang 8.2 ni dia boleh tanya banyak lah. Sama ada yang 3 law ni, yang terlibat 3 ni. Ada yang A, B, C ataupun dia akan pergi kepada idea gas. Itu formula dia kemudian last untuk 8.3. Sebab tu di chapter 1 lagi. Apa jadi? Kita pergi bawah je
Tak muat dah. Okay, untuk 8.3, okay, about the thermodynamic. But thermodynamic ni dia banyak lebih kepada macam define, lebih kepada macam sketch the graph. Jadi soalan objektif dia tak boleh nak tanya benda-benda macam tu. Lagipun objektif kita calculation kan. So dia akan fokus kepada first law of thermodynamic. Yang mana ni yang first law of thermodynamic ni? Yang formula Q equal to delta U plus W. Ini dia akan tanya awak. Okay. So dekat sini yang kita nak tengok formula ni. Okay, dia bagi tak dalam learning outcome? Ada kan? Dia tak ada bagi dalam learning outcome. Tapi so awak kena catat awal lah supaya tak tersilap penulisan dia. Then nak hafal dia punya ni formula okey, so boleh hafal Q equal to delta U plus W. Cuma daripada segi penggunaan positif negatif tu. Ini yang kita kena ingat balik Okay, ni saya buat macam dalam nota je lah Okay, macam dalam nota je kita buat. Sorry. Tak berjadi pula dulu dia. Macam dalam nota je Apa ni dia punya penggunaan apa sign positif negatif tu Okay. Kalau katakan contoh heat to supply to the system, heat to supply. Ataupun dikatakan supply, keyword lain dia adalah flow in. So Q ni akan jadi positif. Okay. Tapi kalau Q tu dia charge Q tu charge pula lah. Q tu maksudnya heat Q tu adalah heat. Okay, delta U tu adalah internal energy. Dan W tu adalah work done dia. Okay, so kalau katakan heat tu, Q tu dia flow out from the system. Ini kita panggil sebagai system lah This one adalah system dia. Dia flow out, so Q ni kita akan guna negatif. Okay, so ni kena ingatlah highlight satu benda tu positif dengan negatif. So macam ni kita nak faham daripada soalan, awak baca ayat tu menunjukkan kalau heat tu dia pergi ke dalam sistem ataupun dia supply kepada sistem, automatik positif nilai tu. Okay, magnitude dia. Tapi kalau katakan dia flow out, dia lost to surrounding ke apa semua, okay, yang tu akan jadi negatif. Kemudian yang kedua berkenaan dengan work done. Okay, work done, kalau work done on the system, ada kataan on the system, dia sendiri yang buat kerja tak ada apa-apa agent daripada luar, tak ada yang force daripada luar, dia saja dia on the system. So work done tu kita akan guna negatif. Okay, tapi kalau katakan work done tu adalah by the system, by ni kita akan guna work done tu sama dengan positif. Okay, boleh clear tak ini? Okay, kemudian delta U untuk internal energy pula, dia cuma ayat dia lebih kepada increase ataupun decrease sahaja. Kalau increase biasanya positif, decrease adalah negatif. Okey, jadi nanti bila baca-baca apa soalan ke, okey, tengok maklumat dia yang betul tu. Okey, lepas tu yang penting positif negatif tu kena ada pada gantian di atas ni gantian yang ni lah. Okey, so kalau kita akan dapat. So kalau dapat jawapan negatif, tinggal saja dalam negatif. Dan unit untuk semua ni Q, delta U, work done. Okey, so unit dia adalah sama je, joule. Okey, unit dia sama je. Okey, so itu adalah untuk 8.3. Okey. So kalau tengok balik berapa formula yang kita kena tahu betul Okey, satu yang kat sini kan. Ni satu. Okey, so yang ni kena tahu juga lah yang ni Okey, kemudian yang ni 2, 3, 4. Okey, kemudian kat sini 5 formula. Okey, kemudian ada ini pun kena tahu juga basic dia 6. Lepas tu yang ni lebih kepada 6 lah. Kita ambil 6 formula yang penting. Okey, so ada 6 yang penting formula kat dalam chapter 8.3. Okey, boleh dapat semua? Ada soalan nak tanya tak dulu? Ada apa-apa nak tanya? Apa lagi nak chapter 8. Nanti saya akan bagilah jawapan tutorial semula. Okay, sebab jawapan dalam tutorial untuk 8.3 tu dah ada dalam nota kan. So boleh refer situ lah sebenarnya Okay, ada lain? Ada tak? Nak tanya ni? Sebab saya tak nampak Tak nampak muka seseorang ni macam mana ni.
Dia ni ada. Cik Wan ada, Cik Wan. Cik Wan Iskandar. Okay tak? Senyap tu. Syafiq. Mana Syafiq ni? Diam semua ni. Ada, sir. Tak ada tu, hilang ke tu? Aziz ada, Aziz? Ada, sir. Oh, Aziz ada Okay, sir je jawab tu. Dia nak cakap tu sayang tu. Nanti kita dengar lah waktu kelas yang depan dia present yang depan pula. Yang lain ada Okay, tu cerita 8.3. Cerita 8.3 pula. Cerita 8. Keseruan cerita 8. Okay, apa lagi yang nak tanya? Kalau tak ada apa-apa tu macam confident kita boleh confident untuk buat latihan tu. Okay. Cuma perbanyakkan latihan je. Jangan tunggu last minute nanti baru nak buat dengan kaji Nanti kelang kabut nanti nak kejar semua. Okay. So, kita habis ini cerita 8 Kalau habis kita sempat kita pergi chapter 1. Teruslah chapter 1 kaji kita. Okay. So kita habis untuk chapter 8 dulu. Okay. Boleh tak ni? Saya nak proceed kepada chapter 1 lah. Boleh, sir. Boleh, sir. Tak lagi tak chapter 1 ni? Apa kita belajar dalam chapter 1? Chapter 1 ni kalau soalan subjektif dia boleh tanya jawab lagi banyak sebenarnya. Apa basic quantity, apa dia punya derived quantity, listkan formula lah apa semua. Okay. Jadi kita tengok untuk chapter 1. Okay, chapter 1 Okay, kalau kita refer kepada dia punya learning outcome bagi chapter 1, ada tak learning outcome? Semua boleh buka tak? Okay. Sekejap, saya tengok Kita pergi pada ni sekejap. Yes. Macam kita buat revision balik sebab kita tinggal dalam masa seminggu je lagi ni Minggu ni minggu depan je. Dan lepas tu exam kita jumpa sen 2 pula. Sen 2 lagi ni chapter simple harmonic motion, electric. Okay. So kalau tengok kepada chapter 1.0 Introduction to Physics, okay, dia cuma ada 2 subtopik je, 1.1 dengan 1.2 Dia lebih kepada physics understanding dengan skala and vector. Cuma kalau tengok kepada physics understanding, dia lebih macam tengok yang A, B tu, dia lebih kepada macam state basic quantity, state derived quantity. Jadi yang ni biasa tak akan tanya dalam soalan adjective sebab melibatkan calculation. Sebab dia bukan calculation je So dia akan pergi kepada perform conversion between SI unit. Yang ni akan ada dalam exam. Mesti akan ada soalan dia. Cuma kita tak tahu nilai apa yang dia minta kita convert. Okay. Kemudian yang 1.2, okay, dia adalah skala and vector. Okay, lepas tu kat situ dia katakan define skala and vector quantity. Okay, maksudnya kat sini dia boleh jadi sampai ada 2 soalan. Sebab satu, dia berkenaan dengan skala. Kita nak tengok macam mana nak kira skala, macam mana nak kira vector. Lepas tu dia ada juga yang resolve vector into perpendicular component. Maksudnya kita akan, mungkin soalan akan tanya, calculate the force for X component ataupun calculate the force for horizontal. Maksudnya dia akan kira macam itulah lebih kurang Dan dia pun boleh bagi macam determine resultant vector of 2 component. Okay. So, cuma dia takkan panjang lah soalan dia takkan panjang. Sebab kita buat, dia takkan bagi sampai 2-3 force Contohnya dia bagi nilai Fs ni berapa, Fy berapa resultant. Pun boleh jadi Okay, kita tengok macam ni. So, untuk chapter 1 ni, jangkaan yang dia boleh tanya satu, dia akan pergi kepada conversion unit. Okay, conversion unit ni sebab dia ada meluas macam-macam jenis unit lah yang dia boleh tanya So kena banyakkan latihan lah saya minta Contohnya dia boleh tanya macam 2
gram per centimeter cube. Okey. Tukar pergi kepada kilogram per meter cube. Okey, per meter cube contoh tu satu. Okey. Ataupun dia boleh tanya awak soalan yang kedua. Okey, ni contoh ni soalan Okey, dia bagi nilai mass dalam 20 gram. Okey, sorry kecil sangat 200 gram ni. Dia bagi dalam mungkin dalam dia bagi dalam 200 gram. Okey, dan dia bagi pula katakan volume sama dengan 100 besar kot. Contoh. Jadi nak uji kecil-kecil dalam 50 cm cube contohnya. Lepas tu soalan tanya calculate density. Ada soalan dia bertanya awak Okey, calculate density. Okey. So walaupun kita tak pernah belajar formula density kan, tapi benda ni dia basic knowledge. So kena kira juga macam mana nak buat tu. So nanti kita akan tengok daripada segi formula Q equal to rho equal to M over V. So awak kena ganti nilai lah. Cuma make sure yang kat sini dia nak tengok sebenarnya kita punya gantian nilai kita tu dalam SI unit. Boleh clear tak? Nak tengok dalam SI unit. So kat sini awak akan ganti T rho equal to, sebab ni formula untuk density kan. Yang ni dia tak bagi yang ni kita kena ingat sendiri. Formula-formula yang basic macam force, density, velocity dia boleh minta sebab dia nak tengok pada gantian unit tu. Okey, yang ni basic dia macam density. Okey, so kita akan ganti kat situ 200, dia akan dapat 200. Ini kena tukar betul-betul 200 darab 10 kuasa negatif 3 kilogram bahagi dengan, ini kena betul-betul tukar ni. 50 darab 10 kuasa negatif 6 per meter cube. So barulah kita kira dapat berapa. Okay, soalan-soalan macam ni. Ataupun dia bagi siap-siap formula it's given the gravitational equation. Dia bagi F equal to G M1 M2 over R square. Lepas tu dia bagi nilai M1 tu berapa dalam gram, dia bagi M2 pula dalam miligram, lepas tu dia bagi R lagi berapa nilai, dan dia bagi G. So dia nak tengok kita gantian dalam formula tu betul ke tak betul. Itu untuk chapter 1 dia boleh tanya awak. Okay, tu part yang 1.1. Boleh ready ni soalan-soalan macam ni Okay, kemudian kalau untuk yang 4.2 dia pergi kepada skala n vector. Soalan dia tak akan tanya dah apa skala apa vector. Dia akan terus pergi kepada calculation. Ingat lagi macam mana kita nak kira skala, macam mana kita nak kira vektor. Dia boleh jadi kepada yang melibatkan addition punya vektor ataupun subtraction punya vektor, yang tambah tolak punya vektor tu Contohnya dia bagi macam F1 dengan F2. So berapa dia punya resultant. Boleh kira macam itulah mudah dia Ataupun kemungkinan dia boleh highlight kepada formula yang kita dah belajar tu. Dan A dot B sama dengan AB cos theta. Yang ni akan jadi A cross B equal to AB sin theta. Sorry, dia balik akan jadi magnitude A cross B equal to A B sin theta. Dia boleh kira macam tu. Cuma saya tak sure lah yang ni boleh keluar kita cuma kena standby lah. Tapi yang mungkin akan tanya awak betul-betul dia bagi macam ni. Dia bagi force kat sini F1 dengan 30. Ni dia sama dengan 40 Newton. Soalan calculate the horizontal force. Sebenarnya kita nak kira. So maksudnya Fx sama dengan F cos ke sin. Nak tengok ni jom. Cos ke sin ni. Dia tulisan tak clear. Madam. Calculate the horizontal force. So horizontal yang mana? Pasti X tu. Pasti Y ni dia lebih kepada vertical punya so kita nak kira Fx tu. So nak kira Fx tu kita nak pakai apa dia? Cos ke sin?
Itu yang kena clear kat situ. Okay. Contohnya kat sini kita akan guna F1. Okay, so nak pakai S ni dia akan jadi F1 cos theta. So maksudnya kita akan dapat 40 cos 30. So dapatlah jawapan berapa dalam unit Newton. Lepas tu carilah dalam dia punya pilihan tu A, B, C, D tu. Okey tak? Boleh tak ni? Boleh sir. So ingat balik nak guna sin macam mana, cos macam mana So kita pergi nota sikit je dah kat sini Okay, kalau katakan angle tu berada dekat sini ni katakanlah A, ini pasi S, ni pasi Y. Okay, so untuk AS dia sama dengan A cos theta. Okay, so untuk AY dia sama dengan A sin theta. Okay, and then kalau kata satu lagi, okay, dia sama juga position dia, cuma angle berada dekat sini pula. Okay, so ini akan jadi AX sama dengan apa aku tak terang lagi ni. Akan dapat AS equal to A sin theta dan AY equal to A cos theta. Boleh ini? Tengok tuan-tuan. Okay. And then kalau katakan berada dekat bawah pula, dia berada di sini. Okay, ni yang B. Okay, so apa yang akan jadi? B cos theta. BS akan dapat B cos theta, tapi BY B sin. negatif. Jangan lupa negatif B sin theta. Jangan lupa yang ni, negatif ni. Okay, jangan lupa tu. Terutama kalau dia berada kat area sebelah sini pula. Yang kat sini. Dia berada kat sini untuk yang C. So untuk yang C ni akan dapat CS dia akan jadi negatif C sin theta. Dan untuk CY dia akan dapat negatif C cos theta. Okay. Itu untuk gantian dia lah. Okay. Kalau soalan tu nak minta pasal resultant pula, okay, kalau soalan tu dia tanya resultant, okay, yang ni mudah lah. Maksudnya awak akan terus pergi kepada contohnya resultant untuk A. Okay, contohnya resultant untuk A. So A punya dia akan jadi AX square tambah AY square sahaja. Okay, so dapat jawapan. Kalau dia minta magnitude, dia minta magnitude maksudnya magnitude tu adalah theta. So theta ni awak kena cari yang Y di atas. Contohnya AY bagi AX. So dapat jawapan dia di situ. Okay. So itu adalah untuk chapter 1. Boleh? 5. Pun terlaju ke semua? Ada tak nak tanya apa-apa dalam chapter 1? Yang balik line outcome dia maksudnya dia akan pergi kepada define skala kan. Compare skala and vector quantity ni mesti tak ada lain tu Dia akan pergi ada resolve, determine the resultant. Dua benda tu dia akan tanya awak. Okay. So kena tahulah dia bagi diagram, biasanya kemungkinan dia akan bagi diagram. So macam mana kita nak cari dia punya nilai-nilai tu. Okay. Okay, yang ni untuk yang chapter 1 dengan chapter 8 dulu. So hari ni. Okay, ada apa-apa soalan tak dulu nak tanya? Tanya dulu. Sebab nak exam ni. Ada So nanti exam tu, nanti waktu nak apa tu nak jadual exam tu kena set betul-betul lah masa sebab awak petang kan. Kita punya exam kebanyakan Untuk SES ni dia waktu petang. So bila waktu petang ni kena berhati-hati sedikit lah. Takut terbabas kan. Solat Zuhur lama sangat dengan solat Hajat tu. Lepas tu dia tertidur lah. Sampai pukul 4 baru bangun. Itu bahaya Yang lain? Ada macam okey dah tu Sir. Ya.
Kalau dia bagi berat ke apa-apa, just guna formula F cos theta je kan. Dia bagi berat. Macam yang tarik back ke. Sama tak? Sebab macam ni dia kena kat sini kalau katakan nilai kat sini ni adalah nilai untuk vektor lah, dia tak kisahlah dia boleh jadi macam weight ke, dia boleh jadi macam force, acceleration, displacement. Tapi biasanya kalau untuk yang vektor, resolving vektor ni, nilai-nilai yang kat sini ni dia akan pergi pada yang vektor quantity juga. Tapi kalau macam weight tu dia skala, so dia tak akan tanya skala kat sini. Dia akan tanya macam force, acceleration, displacement, dia boleh tanya. Okay? Boleh tak? Okay sir. Tapi kalau dia nak uji yang weight pun boleh juga sebenarnya tapi jarang dia tanya Sama lah dia akan bagi macam la value ni. Macam ni dia akan bagi macam ni. Dia soalan dia lebih kurang sama. Dia tak akan lari soalan sebenarnya. Dia akan bagi macam force macam tu. Dia letak la value. Dia letak angle kat sini 30. Tapi basic dia adalah benda yang sama je kan. Betul tak? Cuma yang ni force dia boleh jadi formula dia berapa. Tapi kalau weight ni kita boleh gantikan dengan mg. Cuma untuk chapter 1, dia tak akan sampai level macam ni. Dia tak akan sampai tanya gantian formula tu berapa. Dia akan direct je. Kalau F1 tu berapa nilai, so terus kepada formula yang macam di bawah ni. Okay, lepas tu ganti yang ni terus dapat jawapan. 2 minit boleh settle. Betul tak? Faham sir. Okay, kalau macam yang weight tu apa semua, dia akan pergi pada chapter 4 nanti. Chapter 4 dia akan detail lagi. Kalau chapter 4 dia boleh tanya. Contohnya kalau chapter 4 kalau untuk chapter 4, okay, dia bagi macam objek. Okay, then dia katakan dia ada force kat sini. Okay, so dia macam weight ke bawah. Yang ni dia akan pergi kepada soalan untuk chapter 4. Okay, masih boleh ditanya. Boleh clear Clear sir. Okay. Tapi kalau chapter 4 tak akan tanya sampai detail tu. Maksud saya dia tak akan tanya lah. Dia bagi macam ni berapa nilai A. Nak cari ni Fs dengan Fy. Masa kita cuma 2 minit je kan. Satu soalan. Ni saja dah berapa minit dah nak kira ni. So maksudnya kemungkinan soalan kita tak akan sampai macam ni. Mungkin paling simple lah soalan. Tak nak kata simple tak adalah maksudnya ada nilai, ada apa tu? Nilai-nilai, tahu formula apa nak pakai, terus ganti. Practice yang tu dulu. Okay, selain Okay sir. yang lain-lain, senyap je kan. Amira je kan tanya ni, paling aktif ni. Betul tak Amira ni? Tak nak pergi yang dua topik je dulu. Dua chapter je dulu. 8 dengan 1. Tak nak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti dia apa tu? Takut nanti terlebih pula kan. Kita pergi satu-satu dulu chapter Kita ada banyak lagi masa insyaAllah. Mungkin hari Isnin nanti lepas apa tu? Ujian tu, kita boleh sempat masuk chapter 2. Esok kita masuk chapter 2 dengan 3. Lepas tu minggu depan ada lagi chapter 4 dengan 6. Okay. Lepas tu ada satu lagi chapter 7. So, kita boleh complete lah. Cuma untuk yang untuk level, untuk saya akan bantu awak daripada segi pemahaman konsep balik. Yang mana-mana tak clear lagi. Untuk bahagian part awak pula semua, buat latihan. Okay, cari soalan-soalan yang bentuk kiraan. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh kan? Kalau tak cukup soalan, beritahu. Soalan kita banyak lagi cuma untuk yang ni, study dulu untuk yang hari Isnin nanti sebab kita nak tengok dulu. Dalam masa sejam, sempat tak sempat ni. Okay. Sebab saya dah ada sebenarnya markah PB Tengok tak markah? Nak. Dia nak tengok kan? Sekejap Okay. Sekejap saya cari. Kalau nak tengok markah PB semua dah, berapa kita boleh dapat kan? Saya tertinggal kopi ni. Sekejap Pen.
Sekejap ya. Sebab dia punya file-file tu sebab ada satu lagi dekat komputer satu lagi saya sebenarnya. Saya mesti tengok dah. Okay. Okey. Ada. Sekejap eh. Okey. Kita tengok kelas kita je lah eh. Ada kelas orang eh. Yang bawah ni eh. Okey. Ni kelas yang kita ada ni eh. Okay, ni dia punya markah PB. Sini markah PB awak, sini markah UPS. Okey, jadi markah sebelah sini markah PB, ini markah UPS dia. Okey. Kalau ikut kadar kiraan sekarang, okey, kalau kadar kiraan sekarang ni grade awak adalah yang ni sekarang ni. PB campur UPS ni adalah grade awak sekarang. Betul tak? Masih lagi C minus C D plus kan? So jangan takut lagi sebab ni baru kita campur PB dengan UPS. So kita ada lagi yang 40% yang final. Okey. Yang biru ni adalah sasaran unit. Atas awak lah kalau kita yang contoh Daniel, kita sasarkan dapat A. Boleh tak Daniel dapat A? Okey. Okey, Afiqah kan kita dapat B+. Okey. Lepas tu kalau katakan Afisha ni kita nak target dapat B+ juga Okay, kalau boleh capai yang ni bagus kan, terbaik. Okey, kalau katakan InsyaAllah sir. okey, kalau katakan final nanti dia ada 30 soalan, kita boleh jawab 15 betul. Ni kita bincang, kita bercakap pasal 15 betul je dulu kan. Maksudnya kalau 15 per 30, maksudnya daripada 40% tu kita dapat 20%, betul tak? Okay. Kalau kita dapat 20%, okay, kalau semua ni boleh dapat 20%, okay, yang ni grade awak yang akan dapat. Okay. Maksudnya ada tinggi lagi lah. Jadi kalau nak dapat tinggi lagi, berapa kita mendapat? Contohnya, dia ni target A kan. So kita tambah sini 30. Okay, tak lagi, dia kena 32. Jadi, apa 34? Buat lagi. Banyak lagi ni. Ya. Tadi dia berapa ada ni? 40 patutlah. Ini kalau nak dapat ini kena 40 juga lah. Kena betul semua dia ni. Boleh? Contoh ni contoh dia nak dapat ni berapa betul semua ni. Siapa nak tengok siapa punya? Ada tak siapa nak tengok kalau dia target dia dapat? Ya. Kalau luluh ya C ke atas ke? Dia lulus C ke atas, C minus dia kira gagal. Allah. Okay. That's why kalau tengok kat sini ni kelas semua ni yang kita kira Dari sasar kita dapat ini ni. Target ni baru sasaran tapi tersasar punya nak capai macam ni. Okay, sebenarnya seorang akan dapat 1A, ada yang dapat A minus. Boleh sebab ni sasaran je. Okay, jadi kita nak tengok sekarang ni sebab makan ni awak dah ada semua ini memang dah diberi kan makan-makan ni awak boleh kira daripada apa tu, daripada laporan kerja apa semua hari tu dia dah boleh kira. Jadi untuk yang final nanti yang kat sini yang kita nak tunggu ni. Okay, 20 tu yang 20% tu kalau kita boleh dapat 15 betul soalan adjektif. Tapi kalau kita dapat 20 yang betul dia dah jadi macam dalam 30%. Kalau dapat 30%, so ramai dah dapat A tak 30 soalan 20 soalan betul. Okay. Ni sekarang markah awak semua ni Ini penting kat sini brother. Okay, jadi saya tak apa lagi lah sebab kita nak tengok yang final nanti campur yang final nanti. Okay. Ada apa-apa dah? PB tu
UPS dengan assignment sekali ke UPS dengan amali? Ini semua ni. Yang PB ni tercampur 3 tu. Yang UPS, PB UPS pula sorry. PB tu yang kita campur 3. Tugasan 10%, lab report 20%, praktikal 10%. Yang ujian praktikal tu. So 40% kat situ. Okay. Kemudian yang UPS pula yang 3 kali terjawab tu, yang tu 20%. Yang ni dia campur 2 ni. Sini 40%, macam ni 40%, jadi 20%. So dia dah dapat berapa contohnya ni, dia dapat dah 55.3. Okay, so tapi grade kita masih lagi C+ untuk kita masuk exam. Tapi kalau awak tak masuk exam final, kalau kata yang ada C finals ni, masih gagal lah result dia Kalau gagal semua, kemungkinan dia boleh dapat amaran lah untuk kali pertama Kali kedua gagal lagi, terus kita akan reject daripada college. Jadi biasalah dia punya prosedur dia Jadi kat sini kalau katakan kita nak capai, kita nak, contoh siapa nak ni? Mirah Boleh? Okay. Okay, kalau katakan dia nak berapa Mirah ni? Nak A kan? Daripada 46 ni dia nak 34 lagi. Kemungkinan dia nak 34% lagi. Okay, so 34% ni kalau kira daripada soalan, awak kira lah 34 darab dengan 34 per 40 darab dengan 30. Okay. 34 bagi 40 darab dengan 30. So, maksudnya Amirah kena betul 25 soalan. Betul ke Amirah? Amirah betul kan? Betul Amirah. So 25 soalan kena target. So maksudnya kena buat betul-betul lah. Final Tak boleh main tanggal juga. Sayang nanti mak awak tengok kan, bangga kan. Okay, boleh InsyaAllah saya. InsyaAllah. Kalau saya ni siapa? Aziz Aziz. Aziz dah 55 dah Aziz kan. Kalau nak A berapa lagi? 25 betul? 25% kan. Ni kita ambil paling minimum 25 bahagi 40 darab dengan 30. So Aziz kena betul sekurangnya dalam 19 soalan. Paling kena betul 19 soalan, kalau betul dah boleh dapat A dah. 19 daripada 30. Okay, boleh kan? okey. Ya kan? Kalau dapat lagi tinggi lagi cantik lah kan. Yang lain-lain pun jangan lupa cuba jawab Sebab kita dah cuma sekarang ni untuk yang macam lepas ni nak buat latihan, sebelum kita buat latihan apa-apa, better awak senaraikan dulu formula-formula untuk chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 6, 7 dengan chapter 8. Apa formula yang terlibat? Sebab kita fokus kepada calculation. Jadi bila kita baca soalan, kita boleh tengok, okay, soalan ni chapter 1, so formula apa ada? So kita boleh tally lagi cepat. Sebab apa saya minta buat macam tu? Sebab soalan kita ada 30 soalan dan masa diberi 1 jam. So satu soalan tu 2 minit je awak kena selesaikan. Tu yang kena jaga Okay, boleh Dapat? Tanya semua je lah semua sebab kita pun dia berkongsi lah kan. Kalau kawan boleh bantu-bantu lagi bagus Okay, ni dia punya keseluruhan sasaran Nanti yang kita nak tunggu yang kat sini final ni. Dapat Ni data-data dia Data ni saya kontrol semua ni. Lepas tu saya tak ada semua markah kawan awak semua ada kat sini. Kita tengok yang kita punya je lah. Okay. Boleh dapat? Jadi awak tengoklah Okay, biasanya kalau untuk kiraan PNGK pula, macam katakan fizik kan, contoh kita dah dapat A. Jadi dia akan tambah dengan yang kimia, tambah dengan yang sains komputer, tambah dengan matematik pula. Okay, dari situ nanti dia akan generate untuk dapat berapa kita punya PNGK lah. Okay, kalau kita dapat semua A, 4 flat. Tapi kalau kita ada 3A, 1A minus, biasanya kita akan dapat dalam 3.7 lah, macam tu biasanya. Okay. Okay, boleh sampai sini. Boleh tak? Boleh sir. Okay. So yang tadi bukan nak menakutkan mak awak maksudnya kita dah kena tahu dah markah kita berapa untuk final tu. Jadi macam kita dah ada persediaan. Okay, kalau kita dah dapat macam dah 50, okay, jadi persediaan kita nak berapa lagi. Tapi kalau katakan kita kurang, maksudnya kita kena lagi hard lagi lah. Maksudnya kena tambah lagi usaha untuk dapatkan markah Okay. Boleh sampai sini Okay. Lepas ni kalau ada apa-apa soalan apa semua nak tanya je Sebab kita ada masa, kemungkinan waktu study week pun takut sebab dia 3 hari je, takut awak pun tak ada
masa nak arrange betul-betul. Jadi daripada sekarang ni dah plan. Okay, nak study apa minggu hari ni, esok nak study apa, sampailah waktu hari exam tu nanti. Okay. Macam itulah saya punya nasihat je lah Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita stop sampai sini. Kita jumpa untuk kelas esok Esok kita akan bincang chapter 2 dengan chapter 3. So better sebelum kita buat kelas esok, awak tengok balik chapter 2, awak tanya je. Kenapa macam ni. Saya akan jawab lah esok So saya akan jawab semua. Boleh? Okay, sir. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita stop dulu Okay, so terima kasih semua dan kita jumpa lagi Assalamualaikum Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye semua. Ya, Mira. Sekejap tangan. Otak saya lambai. Lambat. Buka lah kamera lambat. Sir, sir. Jadi, Kalau kita nak pergi klinik kan, kena ada bayaran Kena bawa sekali bayaran ke memang KMS bayar? kalau klinik kerajaan tak perlu bayar apa-apa, pelajar. Dia free. Oh, free je? Kalau klinik kerajaan je. Cuma kena pergi booking awal-awal lah dekat HCP tu sebab dalam satu hari dia ada limit berapa orang je. Tak salah saya dalam 5 orang ke 10 orang macam tu. Okay, sir. Terima Tapi kasih. kalau nak pergi swasta, kita boleh request nak pergi swasta. Tapi yang tu kena bayar sendirilah semua. Oh, faham. Okay, Dapat sir. demam. Saya terselio tangan tu. Terselio. Bila lagi tu? Apa? Malam. Malam. Tangan kanan, kiri? Kiri. Selamat kiri. Okey, menulis kanan Okey dah. Apa pergi ni lah jumpa HCP dulu, nanti dia akan bawa pergi terus. Sebab beritahu terselia tak boleh nak gerak lah. Lagi cepat lah sebab tu macam emergency kan. Okay, sir. Terima kasih. Okey. Terima kasih Thank you, sir. Okey, sama. Sir, Ya. saya nak tanya, saya ada apa-apa cadangan tak? Macam kan dia banyak topik dalam fizik ni kan, nak bagikan. Macam nak cakap, saya ada bagi tips apa-apa ke? Dia macam ni Revision dia. sebab dia macam ni, sebab kita dah berada kat rumah, dia macam benefit sedikit lah berada kat rumah ni. Kalau kat dewan kuliah, dewan peperiksaan, kita tak boleh buat nota betul-betul kan. Bila kat rumah ni, awak dah boleh buat macam nota. Chapter 1, formula apa yang digunakan. Chapter 2, formula apa yang ada. Chapter 3 sampai chapter 8 lah. Sampai chapter 8, formula apa yang ada. Jadi bila kita nak buat latihan nanti, kita dah tahu. Soalan ni chapter 1, so formula apa yang kita akan guna. Lagi cepat. Macam tu. Sebenarnya kita untuk yang ini dia better sebab kita lebih kepada calculation. So bila calculation dia akan direct. So bila masuk dia direct ni, kita akan tahu formula apa untuk chapter tu. Tu lagi better. Okay. Maksudnya awak buat dulu nota macam nota panduan awak. Chapter 1 apa formula, chapter 2 apa formula. Sebab nanti waktu ujian nanti awak letak benda tu kat tepi. Boleh? Boleh, sir. Kemudian yang lain tu lebih pada latihan lah. Maksudnya kita nak fahamkan konsep dia. Okay, sebab dia takkan tanya sampai konsep analisis tinggi. Dia lebih pada dia bagi nilai, cuma nilai kita kena tengok sama ada dia dalam SI unit ke ataupun tak. Itu yang biasa kita kena kaji dulu. Okay. Kalau dia bukan SI unit, kena tukar dulu kepada SI unit, lepas tu guna formula yang betul untuk chapter tu, untuk soalan tu. Okay, boleh Mira? Banyak juga saya punya kena target betul. Sebab kita nak target tu lah, sebab kita dah ada makan PB, jadi kita tahu berapa target kita nak cuba tu. Sir, kan tadi sir kata 34/40 kan? 34 tu sir dapat dari mana? Tak, macam tadi. Okay. Yang ni macam mana? Mirah ni kan? Okay. Dia tambah 2 ni dia dapat 46, betul tak? Tambah tak nampak skrin pun. Oh, dia kecil sikit Okay, maksudnya tak apalah. Kita pakai ni maksudnya macam ni lah. Kira ada paling mudah. Okay, PB awak 31.3. UPS awak 14.7. Bila dia tambah 2 tu, dia jadi 46. Betul tak? Okay. Betul. Maksudnya 46 tu grade kita sekarang ni masih lagi C-. Kalau kita nak dapat A untuk final, maksudnya A tu minimum dia 80. A dia minimum dia 80. Maksudnya kita perlu berapa lagi? Kita perlu 34%.
Faham. So bila 34% kita akan dapat 80. So bila 34% ni daripada 40%, kita pun kira lah 34 bagi 40, bilangan soalan ada 30. So kita darab dengan 30. So maksudnya kita perlu dapat sebenarnya 25, 26 yang betul. Kena kurang lah. Boleh Faham sir. Sekarang ni macam sekarang ni sebab grade awak dulu daripada C+. Betul tak? Lepas tu SPM kan? SPM C+, kita target awak akan dah naik kepada B+ lah. Tu paling-paling kita boleh target lah. Tapi kalau dapat A, tu memang sangat rezeki bonus. Betul tak? Betul. Tahun ni kita target ni berdasarkan kita naik satu grade je, satu dua grade je. Jadi kalau nak dapat A je, okey, itulah kaedah dia. So daripada 25 soalan tu, awak dah boleh tengok daripada bilangan soalan yang saya bagi tahu sebelum ni. Chapter 1 berapa bilangan, chapter 2 berapa bilangan, so boleh target chapter mana yang kita boleh confident dapat markah penuh. Sebenarnya. Okay, macam contoh chapter 7 contohlah. Chapter 7 sebab formula dia yang tu saja kan. So yang ni rasa kita boleh dapat sekurangnya 4 betul. Okay, chapter 8 berapa kita boleh agak boleh betul. Jadi saat itu kita dah ada confident lagi lah nak jawab. Okay. Faham sir. Mana Terima kasih sir. Ini cuba tengok balik keseluruhan topik dengan dia punya rumah-rumah apa semua. Jadi kat situ nanti bawa boleh study betul balik. Apa yang mungkin tak faham aku semua lagi. Okay. Lepas tu nanti bila hari Senin ni kita bagi ujian. Saya bagi ujian hari Senin nanti, kat situ kita boleh uji betul-betul. Kat mana sebenarnya topik yang kita masih tak dapat. Kemungkinan kita okey konsep, tapi sebenarnya daripada segi masa nak menjawab tu yang kita kena improve. So kita kena improve yang tu ya. Betul tak? Boleh sir. Tu ya. Thank you sir. Adik ya. Okay, thank you sir. Okay, thank you.